Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini kita sebenarnya ada sambungan kepada video Bobby Fischer menentang Mikhail Tal yang telah kita adakan sebelum ni. Jadi seperti semua sedia maklum, sebelum ni Bobby Fischer tak pernah pun menang, tak pernah menang menentang Mikhail Tal, hanya seri dan juga kalah sahaja. Jadi sememangnya Bobby Fischer ni dia nak menang lah, dia nak membalas dendam ke atas Mikhail Tal, sebab sebelum ni dia lawan Mikhail Tal, dia kalah sebanyak 4 kali berturut-turut. Satu keputusan yang sangat memalukan lah kat situ, kita boleh cakap. Dan ini sebenarnya game yang diambil pada tahun 1961, 2 tahun selepas beliau kalah 4 kali berturut-turut tu. Kali ini beliau lebih dewasa, lebih matang. Kalau sebelum ni kita dapat tengok Bobby Fischer dia pakai hoodie, dia pakai sweater untuk bermain catur. Ada colour hijau, ada colour merah. Dah macam Teletubbies kan. Tapi sekarang ni dia pakai suit, dia pakai blazer, seluar slack, coat, tali leher, siap dengan rambut disikat rapi lah. Mungkin pakai pomade ke tak, saya tak pasti. Tapi dia lebih dewasa, dia lebih matang. Begitu juga dengan permainannya. Pada tahun ni dia baru sahaja berumur 18 tahun dan jom kita tengok macam mana Bobby Fischer menentang Mikhail Tal pada tahun tersebut. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Bobby Fischer, manakala hitam pula dimainkan oleh Mikhail Tal. Ianya dimulakan dengan E4, C5, kita ada Sicilian defense, Knight F3, Knight C6, D4, pawn makan pawn, Knight makan pawn, dan seterusnya E6 oleh Tal. Kita ada variasi Taimanov kat sini. Knight ke C3 dimainkan oleh Fischer, Queen C7, G3 bersedia untuk membuat Fianchetto, dan seterusnya. Dalam posisi ini, gerakan yang biasa dimainkan dalam variasi ini ialah A6. Namun pada ketika ini Tal telah memilih untuk menggerakkan knight-nya ke F6. Saya tak pasti apa yang ingin dibuat oleh Tal kat sini, tapi berdasarkan kepada enjin, ini merupakan satu kesalahan oleh beliau. Bobby Fischer meneruskan dengan knight D ke B5 menyerang Queen. Jadi Queen terpaksa lari ke B8. Kita ada Bishop ke F4. Sekali lagi menyerang Queen. Dan Tal telah blok serangan tersebut dengan Knight ke E5. Kita ada Bishop ke E2. Seterusnya Bishop ke C5. Bishop makan Knight di E5. Dan Queen makan Bishop di E5. Tolakan pawn ke F4 telah dimainkan yang menyerang Queen. Dan Queen terpaksa kembali ke B8 balik. Kita ada E5. Sekali lagi menyerang Knight. Dan kalau kita tengok dalam posisi ni, Knight Tal ni tak ada tempat yang bagus untuk melarikan diri. Kalau dia lari ke G8, ini adalah petak yang semestinya tak bagus. D5 pula Knight akan makan dan Fischer akan mendapat free satu pawn lah kat situ. Jadi oleh sebab itu A6 telah dimainkan oleh Tal kat sini. Kita ada pawn E makan Knight F6, pawn A makan Knight B5, dan seterusnya pawn F makan pawn di G7 sambil menyerang Rook. Rook melarikan diri ke G8 sambil menyerang pawn, dan kita ada Knight E4 menyerang Bishop di C5. Semestinya Bishop melarikan diri ke E7, dan seterusnya Queen ke D4 dimainkan oleh Fischer sambil mengawal pawn yang berada di G7 kat sini. Kita ada Rook A4 dan Fischer memilih untuk menggerakkan Knight-nya pergi ke F6, membuat check dan sebenarnya membuat fork kat situ. Jadi kita ada Bishop makan Knight F6 dan seterusnya Queen makan Bishop F6. Permainan diteruskan dengan Queen ke C7 menyerang pawn yang berada di C2. Oleh itu Fischer castling panjang, mengawal pawn sambil mengeluarkan Rook-nya yang berada di A sebentar tadi. Kita ada Tal menggerakkan Rook-nya makan pawn di A2, dan kita ada King B1 menyerang Rook. Dalam posisi ini, kalau Queen A5 dimainkan dengan idea untuk datang ke Rook A1 membuat checkmate, ini sebenarnya tak memberi masalah kepada Fischer, dan sebabnya dia boleh mainkan B3. Dan bila B3 dimainkan, Queen yang berada di F6 ni mengawal segalanya. Tal tak mampu membuat apa-apa pun kat sini, sebab kalau kita tengok pun double pawn kat sini bukannya boleh ditolak untuk memecahkan kubu putih. Jadi tak ada apa-apa bahaya kat situ.
Oleh sebab itu, dalam posisi ini, Tal telah memikirkan hal tersebut. Dia menggerakkan rooknya ke A6. Kat sini satu gerakan yang paling bagus untuk dimainkan ialah bishop ke H5, menambah tekanan serangan ke arah pawn di F7 kat situ. Dan kalau kita tengok, ini merupakan satu ancaman yang sangat bahaya lah. Sebabnya satu lagi, queen boleh pergi ke H6 untuk mengancam makan pawn di H7. Dan seterusnya, pawn yang berada di G7 ni pun ada potensi berpotensi untuk ditukarkan kepada queen. Jadi beberapa ancaman yang kuat kita dapat tengok kat situ. Tapi dalam posisi ini, Fischer memilih untuk memakan pawn di B5 terlebih dahulu kat situ. Kita ada rook B6 menyerang bishop dan bishop lari kembali ke D3. Kita ada E5 kat situ. Dan seterusnya dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa dengan tolakan pawn ke E5, hitam ataupun Tal sebenarnya mengancam untuk makan queen di F6. Namun dalam posisi ini, Fischer telah membuat satu gerakan yang sangat bagus, yang sangat bersifat Tal sebenarnya. Okey. Jadi, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cuba cari gerakan Fischer yang seterusnya. Pawn F makan pawn E5. Fischer membuat satu sacrifice queen kat sini. Sebab apa sacrifice ni dibuat? Kita dapat tengok kat sini, selepas rook makan queen, kita pawn makan rook di F6. Dan dalam posisi ini, pawn di H7 ni boleh dimakan nanti. Dan kedua pawn di G7 dan juga F6 ni merupakan satu struktur pawn yang sangat kuat. Seterusnya, gerakan queen C5 dimainkan oleh Tal kat sini. Dan macam yang saya cakap, kita ada bishop makan H7, mengancam untuk makan pula rook di G8. Jadi kita ada queen G5, bishop makan rook, dan seterusnya queen makan pawn di F6. Rook hash ke F1, dan kita ada queen makan pawn di G7. Seterusnya bishop makan pawn di F7 membuat check. King terpaksa lari ke D8 dan kita ada bishop ke E6 mengeksploitasi pin yang telah dibuat oleh rook di D1 kat situ. Queen ke H6 seterusnya menyerang pawn yang berada di H2. Dan kalau kita tengok dalam posisi ini, kita dapat tahu bahawa Fischer telah membuat sacrifice sebentar tadi sebabnya dia mempunyai banyak pawn kat sini. 4 melawan 1. Dan kita semua tahu bahawa 2 rook melawan satu queen, semestinya 2 rook lagi berkuasa lah. Jadi kat sini kita ada bishop makan pawn di D7 kat situ. Tal terpaksa memakan dengan menggunakan bishopnya balik. Dan kita ada semestinya rook ke F7. Sekali lagi mengeksploitasi pin di D7. Tal memakan pawn di H2 menggunakan queennya. Dan kita ada rook D makan bishop di D7. Check. Dalam posisi ini sememangnya hitam ataupun Michael Tal telah kalah sebenarnya sebab dia hanya ada queen dan satu pawn. Manakala Fischer pula ada 2 rook kat situ dan beberapa pawn. Tapi Tal memilih untuk bermain lagi beberapa gerakan lagi kat sini. Kita ada gerakan ulangan kat sini. King lari ke E8 dan beberapa check yang telah dilakukan oleh Fischer dan juga Tal. Dan dia menggerakkan rooknya ke D1 dan seterusnya pawn ke B5 melarikan diri. Namun Fischer menggerakkan rooknya ke B7, sekali lagi menyerang pawn, queen H5 dan kita ada tolakan pawn ke G4. Dalam posisi ini, queen tak boleh nak makan pawn tersebut sebab kalau queen makan, kita ada rook ke H1. Dan ancaman rook untuk datang membuat checkmate di H8 tidak dapat dibendung kat situ. Jadi ini sebenarnya satu poison pawn, pawn beracun kat situ, tak boleh dimakan. Oleh sebab itu, Tal menggerakkan queennya ke H3. Kita ada G5, queen F3, rook ke E1 membuat check, king lari ke F8 dan seterusnya rook makan pawn B5. Sememangnya posisi yang kalah untuk Tal kat sini. Tapi Tal masih lagi meneruskan gerakannya dengan king ke G7, rook ke B6, queen G3, menyerang pawn, rook ke D1, nak ancaman checkmate kat situ, queen ke C7 dan seterusnya rook pergi ke D6. Dia teruskan dengan queen ke C8, B3, king ke H7 dan seterusnya rook ke A6. Dan dalam posisi ini, barulah Michael Tal memilih untuk resign dan menyerah kalah kepada Bobby Fischer. Jadi, dengan kemenangan ini, Bobby Fischer telah pun mendapat kemenangan pertamanya pada tahun 1961. Dan selepas Tal kalah game ni, dia ada bagi tahulah
dia membuat lawak kecil kepada Fisher. Dia cakap, oh rupa-rupanya dia pun boleh kalah menentang Fisher, sebab sebelum ni dia tak pernah kalah. Jadi dia buat lawak macam tu lah sikit. Dan kat situ pun ada diceritakan bahawa Mikhail Botvinnik juara dunia pada edisi sebelum ni ada kat situ, dan dia bagi tahu bahawa kedua-dua pemain ni, Bobby Fischer dan juga Mikhail Tal ni, pada tahun 15 tahun akan datang, diorang berdua ni akan menjadi kuasa besar dalam dunia catur. Dan memang dia sememangnya betul lah, sebabnya selepas itu kita semua tahu Bobby Fischer menaikkan namanya dan terus berjaya menjulang kejuaraan dunia dan menggelarkan dirinya sebagai juara catur peringkat dunia. Jadi saya rasa itu sajalah cerita ataupun perlawanan antara Bobby Fischer menentang Mikhail Tal yang telah pun berjaya dimenangi oleh Bobby Fischer buat julung kalinya pada tahun 1961. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur ini. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.